Masam manis buah celagi. Kalau nak makan, silakan petik. PKP belum habis lagi. Duduk rumah, jangan tubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Siapa yang kenal Ustazah? Alhamdulillah, kita bersua muka sekali lagi. Kalau minggu lepas kita dah sama-sama bincangkan tajuk perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan cara bersuci daripada hadas kecil. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam kelas PAFA online untuk kita bincangkan satu tajuk baru, iaitu tajuk cara bersuci daripada hadas besar. Tadi Ustazah ada bacakan pantun. Jadi siapa yang ada bersama dengan Ustazah, siapa yang sedang menonton kelas PAFA online, kelas PAFA online ni, boleh komen sikit, boleh munculkan diri, boleh say I, boleh bagi tahu nama. Kalau yang nak balas pantun tu pun boleh, dipersilakan. Kita santai-santai je. Pantun tu pun ustazah yang buat-buat, ustazah yang reka sendiri, tak ada kaitan dengan siapa-siapa atau dengan apa-apa pun. Santai-santai je. Okey, sambil-sambil tu bersama dengan anda ialah Ustazah Hidayah. Ustazah Hidayah dalam kelas PAFA online dengan tajuk cara bersuci daripada hadas besar. Okey, sebelum kita teruskan kelas, Ustazah nak kita semua membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Bagi ada feeling macam dalam kelas tu. Okey. Kita baca doa, kita buka majlis dulu dan bacaan doa belajar insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bersemangat tak? Okey, kita teruskan kelas kita pada hari ini dengan tajuk cara bersuci daripada hadas besar. Okey, kita tengok dulu apa itu hadas besar. Okey, kita baca slide sama-sama. Okey, maksud hadas besar. Maksud hadas besar menurut istilah syarak ialah sesuatu yang maknawi yang berada pada seluruh badan seseorang sehingga ia ditegah daripada mendirikan solat dan amal ibadah yang seumpamanya. Maknawi tu maksudnya yang kita tak nampak secara zahir, yang kita tak nampak dengan mata kasar. Okey, hadas besar ni adalah keadaan yang mana seseorang itu tidak boleh, seseorang itu ditegah daripada melakukan ibadah, sama ada ibadah umum ataupun ibadah khusus. Dia ditegah daripada melakukan ibadah tersebut. Maksudnya kalau dia nak buat ibadah tu, dia kena bersuci dululah, bersuci daripada hadas besar tu dulu. Okey, kita tengok cara bersuci daripada hadas besar. Okey, tengok slide yang seterusnya. Cara bersuci daripada hadas besar ada dua. Yang pertama dengan cara mandi wajib dan yang kedua dengan cara bertayamum. Okey, kita tengok satu-satu. Apa itu mandi wajib? Kita tengok mandi wajib dulu. Okey, mandi wajib dari segi bahasa adalah
meratakan air pada seluruh badan. Mengalirkan air ke seluruh badan. Okey, kemudian daripada segi syarak, mengalirkan air ke seluruh badan dengan syarat yang tertentu. Ada syarat dia mengalirkan air ke seluruh badan dengan syarat tertentu. Bukan mandi macam tu je, tapi dia ada syarat. Macam wuduk, macam wuduk juga dia ada syarat dia kan. Sama juga dengan mandi wajib, dia ada syarat. Okey. Itu adalah maksud mandi wajib. Okey, dah tahu apa itu mandi wajib. Kita tengok pula rukun mandi wajib. Okey, tengok slide yang seterusnya. Okey, rukun mandi wajib di sini ada 3. Yang pertama, okey, boleh baca sama-sama dengan Ustazah. Yang pertama, berniat pada permulaan kena air pada badan. Maksudnya, bila air dah mula kena dekat badan, kita dah mula siram air dekat badan, pada waktu itulah kita kena berniat. Okey, seterusnya, menghilangkan najis pada tubuh badan. Sebelum awak angkat hadas besar tu, mandi wajib tu, awak kena pastikan kita pastikan badan kita bersih daripada sebarang najis. Contohnya najis tu nanah ke, darah ke, apa-apa yang melekat dekat badan, kita buang dahulu. Kita hilangkan dulu najis tersebut. Okey, yang ketiga, meratakan air ke seluruh badan, terutama kulit, terutama pada kulit, rambut dan bulu. Maksudnya awak kena pastikan air ketika awak melakukan mandi wajib tu, air tersebut rata di badan awak. Contohnya macam kalau awak siram air dekat badan ataupun awak melalukan anggota badan awak di bawah paip air tu, pastikan anggota badan awak tu semua basah. Maksudnya semua kena air. Pastikan dia basah. Kalau macam mungkin bawah siku yang kat belakang tu dia kalau kita setakat melalukan air macam tu tanpa kita menggosok-gosok, dia tak rata. Jadi kena gosok untuk pastikan air tu rata dekat seluruh badan. Okey, tengok niat mandi wajib. Niat mandi wajib, nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Boleh baca, kalau nak salin boleh salin. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, hadas besar ni dia berlaku atas banyak sebab. Contohnya sebab berjunub, nifas, haid. Kalau berjunub tu maksudnya hubungan suami isteri lah, bersetubuh lah, maksudnya hubungan suami isteri. Kalau nifas adalah darah yang keluar selepas seorang perempuan melahirkan anak. Bila dia dah selesai melahirkan anak, bila anak dia dah keluar, lepas tu ada darah yang keluar, itu kita panggil sebagai darah nifas. Kalau darah haid pula, darah haid, darah yang keluar, darah kotor yang keluar daripada pangkal rahim perempuan lah, daripada pangkal rahim perempuan. Apabila perempuan itu sudah mencapai usia baligh. Usia baligh itu maksudnya dia dah mencapai akhir baligh lah. Haid itu dia berlaku paling kurang sebulan sekali. Itu adalah contoh yang termasuk dalam hadas besar, perkara hadas besar yang mana menyebabkan kita untuk mandi wajib.
Okey, kalau yang tadi contoh mengangkat hadas besar, umumlah. Ada yang sebab junub, ada yang sebab nifas, ada yang sebab haid. Okey, kalau kata awak mandi kalau kata mandi wajib sebab berjunub ataupun janabah, kalau nak sebut niat sebab junub pun boleh. Niatnya adalah nawaitul ghusla anil janabah. Sahaja aku mandi junub. Nawaitul ghusla anil janabati lillahi ta'ala. Okey, itu kalau nak sebut niat sebab junub lah. Okey, ataupun kalau nak mandi wajib disebabkan haid, niatnya adalah nawaitul ghusla anil haidhi lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada haid kerana Allah Ta'ala. Ataupun mandi sebab nifas. Okey, ataupun mandi sebab nifas, bila dah bersih, bila dah habis darah tu, nak mandi disebabkan nifas. Okey, kalau nak sebut niat disebabkan nifas, niatnya adalah nawaitul ghusla anin nifasi lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada nifas kerana Allah Ta'ala. Maksudnya kita mandi wajib tu disebabkan nifas. Okey. Okey, selesai bab sunat. Bab niat mandi wajib. Okey, seterusnya kita tengok sunat mandi wajib. Yang tadi kita dah bincangkan rukun, kemudian kita tengok pula sunat mandi wajib. Sunat ni perkara yang sunat lah, perkara yang digalakkan kita untuk melakukannya. Tapi kalau tak buat, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Sebab dia sunat. Kalau buat dapat pahala. Macam tu. Okey, sunat mandi wajib. Tengok slide yang seterusnya. Sunat mandi wajib. Okey, yang pertama membaca basmalah. Basmalah tu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita panggil sebagai basmalah. Kita nak buat apa-apa pun memang kita disunatkan memulakannya dengan basmalah. Macam kalau kita nak belajar tadi pun, kita dah baca bismillah, kita baca umul kitab, kita baca doa belajar. Benda-benda tu semua adalah sunat. Okey, seterusnya menghadap kiblat. Masuk bilik air tu, nak mandi wajib, menghadap kiblat. Itu sunat lah. Okey, kemudian berwuduk sebelum mandi. Berwuduk sebelum mandi wajib. Itu sunat. Kalau tak nak berwuduk sebelum, nak berwuduk selepas, itu pun boleh. Tak ada masalah. Membasuh dua tapak tangan. Basuh dua tapak tangan. Sunat sebelum mandi wajib. Kemudian menggosok seluruh bahagian badan. Gosok seluruh bahagian badan. Gosok dekat tangan, gosok dekat badan, gosok dekat kaki. Gosok terutamanya sekali pada bahagian yang susah air nak rata. Macam Ustazah cakap tadi, bahagian bawah siku. Bahagian bawah siku, antara tempat yang kalau kita setakat siram je, dia boleh kemungkinan besar dia tak basah, dia tak rata dengan sempurna. Macam dekat bahagian-bahagian yang berlipat, macam belakang lutut, macam tu, disunatkan menggosok-gosok bahagian badan tersebut. Kemudian mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Sama juga seperti kita berwuduk, disunatkan membasuh sebelah kanan terlebih dahulu. Basuh anggota sebelah kanan terlebih dahulu. Lepas tu barulah anggota sebelah kiri. Okey, kemudian mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Ulang basuhan sebanyak 3 kali supaya anggota badan kita tu memang kena air, memang basah. Memang kena air, dan air tu rata dengan sempurnalah. Sambil-sambil
mandi tu sambil-sambil gosok dan basuh sebanyak 3 kali. Kemudian akhir sekali berturut-turut. Berturut-turut tu maksudnya tertib. Kalau tak nak ikut tertib pun boleh je sebab ni adalah sunat. Dia bukan rukun. Kalau nak buat contoh kata kalau lepas baca bismillah tu terus nak basuh kepala. Terus nak siram air atas kepala. Lepas tu bahagian badan sebelah kiri. Tak ada masalah. Sebab itu cuma sunat. Okey. Okey, selesai bab mandi wajib. Mandi wajib menggunakan air. Okey, kemudian kita tengok cara yang kedua. Cara yang kedua untuk bersuci daripada hadas besar adalah dengan cara tayamum. Tayamum ni adalah perbuatan membersihkan diri daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar apabila ketiadaan air. Okey, kita tengok maksud tayamum. Tengok slide yang seterusnya. Okey, tengok maksud tayamum. Okey, boleh baca sama-sama dengan Ustazah. Okey, maksud tayamum adalah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan sehingga ke siku menggunakan debu tanah yang suci dengan beberapa syarat. Itu adalah maksud tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan sehingga ke siku dengan menggunakan debu tanah yang suci. Dan ada syarat tertentulah. Ada syarat-syarat dia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok niat tayamum. Nak buat sesuatu mestilah kena ada niat kan. Macam tadi niat angkat hadas besar, niat mandi wajib. Ada niat dia dan sama juga dengan tayamum, ada niat dia. Okey, baca sama-sama dengan Ustazah. Dan kalau yang nak salin tu silakan. Okey, niat tayamum adalah nawaitu tayammuma listibahatis solah lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis solah lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah maksud dan niat tayamum. Seterusnya kita tengok rukun tayamum. Okey, kita tengok rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Waktu sapu debu tanah dekat muka tu niat sekali, niat dalam hati. Kemudian menyapu muka, maksudnya menyapu debu tanah ke muka, menyapu debu tanah ke muka. Kemudian menyapu kedua-dua belah tangan, sehingga siku. Akhir sekali adalah tertib. Tertib tu ikut turutan. Buat nombor 1, lepas tu nombor 2, nombor 3. Ikut turutan. Okey, kalau kita tengok rukun tayamum ni, secara tak langsung kita boleh tahu anggota apa yang terlibat dalam tayamum. Anggota apa yang terlibat dalam tayamum iaitu anggota muka dan juga tangan hingga 2 siku. Muka dan tangan hingga 2 siku. Ada 2 sahaja anggota yang terlibat. Berlainan dengan wuduk. Wuduk ada banyak anggota yang terlibat. Sampai kaki. Kalau tayamum 2 sahaja, iaitu muka dan tangan sehingga 2 siku. Tangan sehingga ke siku. Okey, seterusnya kita tengok pula syarat tayamum. Tengok slide yang seterusnya. Tengok syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu tanah yang suci, tidak musta'mal dan tidak bercampur dengan benda lain. Syarat tayamum yang pertama adalah menggunakan debu tanah yang suci, tidak musta'mal dan tidak bercampur dengan benda lain. Debu tanah itu mestilah suci. Dan tidak musta'mal. Musta'mal ni maksudnya yang telah digunakan. Tak boleh. Jangan maksudnya
Syarat dia kena debu tanah tu, maksudnya debu tanah tu dalam keadaan yang baru, bukan debu tanah yang dah digunakan. Contohnya ayah ataupun ibu dah guna debu tanah tu untuk tayamum, lepas tu si anak pula nak guna debu tu untuk tayamum. Tak boleh, kena ambil debu tanah yang baru. Dan tidak bercampur dengan benda lain. Pastikan juga debu tanah tu adalah semata-mata debu tanah, bukan bercampur dengan pasir ke, bercampur dengan tepung ke, macam tu. Maksudnya dia tak bercampur dengan benda lain. Okey, kemudian syarat yang kedua adalah hilangkan najis terlebih dahulu. Sebelum nak bertayamum tu, pastikan pastikan anggota badan kita bersih daripada sebarang najis. Kalau ada najis dekat lengan ke, hilangkan dulu najis tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah menyapu dengan 2 kali pindah. Okey, 2 kali pindah ni maksudnya kan kalau nak tayamum kita tekap tapak tangan dekat debu, kita tekap. Pertama kita sapu dekat muka. Kemudian untuk kita sapu dekat tangan, sehingga ke siku, kita tekap sekali lagi. Kita tekap sekali lagi tangan dekat debu tanah. Barulah kita sapu dekat tangan hingga ke siku. Itu yang dimaksudkan dengan 2 kali pindah. Bukan kata tekap sekali, lepas tu sapu muka sambil berniat, terus kepada tangan hingga siku. Dia kena 2 kali pindah. Okey, boleh faham? Okey, kemudian syarat yang terakhir adalah masuk waktu solat. Awak kena pastikan waktu solat dah masuk. Maksudnya dah azan. Contoh pukul 1.30 azan Zuhur. Awak lepas azan Zuhur tu barulah kita bertayamum. Sebab apa? Sebab kalau awak dah siap-siap tayamum sebelum waktu Zuhur, contoh pukul 1.30. Awak dah ambil siap-siap pukul 1.20. Lepas tu awak tunggu azan Zuhur 1.30, 1.30. Lepas tu azan, awak pun nak solat dengan tayamum tadi. Tayamum awak tadi dah terbatal. Sebab apa? Sebab tayamum ni dia cuma sah untuk satu solat fardu sahaja. Kalau awak nak tayamum untuk waktu solat Zuhur, pastikan dah masuk waktu solat. Barulah tayamum. Kalau awak dah ambil sebelum azan Zuhur, maksudnya dia dah berpindah waktu solat. Dah masuk waktu solat tu, awak kena ambil tayamum yang baru. Okey, itu adalah syarat-syarat tayamum. Kemudian kita tengok pula sebab yang diharuskan tayamum. Okey, sebab yang diharuskan tayamum ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah sebab ketiadaan air. Contoh waktu kemarau, air tak ada. Dalam telaga tak ada air, dekat sungai pun tak ada air, dekat lopak-lopak air pun tak ada, dekat rumah sebelah pun tak ada. Memang tak ada air. Waktu tu awak dibenarkan untuk bertayamum. Bertayamum sama ada mengangkat hadas kecil ataupun untuk mengangkat hadas besar. Okey, kemudian sebab diharuskan tayamum yang kedua adalah ada air tetapi tidak mencukupi. Maksudnya ada air sedikit sahaja. Kalau ada air tu cukup untuk buat masak ke, buat minum, buat makan. Yang tu je. Kalau untuk ambil wuduk tu memang tak cukup. Waktu tu awak dibenarkan juga untuk tayamum. Okey, seterusnya sakit. Sakit maksudnya sakit yang tidak boleh kena air. Bukan kata awak sakit kepala, awak pening, awak nak tayamum. Maksudnya sakit yang tidak boleh kena air, terutama sekali pada anggota wuduk. Anggota wuduk awak tu,
tangan hingga siku, kaki. Maksudnya bila awak sakit pada anggota badan tu, tak boleh kena air. Tak boleh kena air, awak dibolehkan tayamum. Contoh kalau awak kemalangan, na'udzubillah lah. Kemalangan, tangan berbalut. Tangan hingga siku berbalut. Tak boleh kena air. Waktu tu awak dibolehkan untuk bertayamum. Sapu debu tanah atas balutan tangan tadi itulah. Jangan pula pergi buka balutan tu. Okey, kemudian akhir sekali adalah cuaca terlalu sejuk. Cuaca terlalu sejuk ni maksudnya memang cuaca tu terlalu sejuk, dan kalau contoh kata nak mandi wajib guna air, nak kena ratakan air yang mungkin ambil masa yang sedikit lama lah kan. Mungkin boleh memudaratkan lagi kesihatan ke, macam tiba-tiba kena sawan ke apa ke sebab air terlalu sejuk, cuaca terlalu sejuk. Jadi awak dibolehkan untuk bertayamum. Okey, itu adalah sebab yang diharuskan tayamum. Okey, akhir sekali tengok perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum ada. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Okey, yang pertama tengok, baca sama-sama. Pertama, semua yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan tayamum ni adalah sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Contohnya keluar angin, buang air kecil, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, macam tu. Semua benda yang membatalkan wudu akan membatalkan juga tayamum. Okey, seterusnya gugur sebab-sebab yang diharuskan tayamum. Maksudnya dah tak ada sebab untuk dah tak ada sebab yang membolehkan awak bertayamum. Macam tadi kita bincangkan sebab diharuskan tayamum. Contohnya tak ada air, sakit, air yang terlalu sedikit. Bila perkara tu dah tak ada alasan lah untuk awak bertayamum. Contohnya awak dah siap tayamum, tengah nak solat, tengah nak betul-betulkan baju, nak betulkan sejadah, awak dengar ada air keluar daripada paip. Keluar air daripada paip, maksudnya tayamum awak tadi tu terbatal. Dah tak boleh teruskan solat dengan tayamum. Awak kena pergi ambil wuduk macam biasalah. Ambil wuduk macam biasa. Okey, seterusnya adalah murtad. Okey, murtad ni adalah keluar daripada Islam. Okey, sebenarnya perkara yang membatalkan tayamum ni dah pernah dibincangkan oleh Ustazah Suwaibah. Dalam kelas-kelas sebelum ni. Dalam kelas minggu lepas pun Ustazah ada selitkan video berkenaan tayamum dalam bentuk video lah. Sebab itulah Ustazah harap sangat kamu semua dapat ikuti semua kelas online yang disediakan, sama ada Kafa ataupun Pafa. Kalau tak nanti rugilah, nanti ketinggalan lah. Okey, dah selesai cara mengangkat cara bersuci daripada hadas besar, iaitu dengan cara mandi wajib dan juga tayamum. Okey, dengan itu berakhirlah kelas kita pada hari ini. Okey, semoga apa yang kita belajar, apa yang kita dah bincangkan sama-sama tadi, kita dapat manfaat daripada apa yang kita belajar. Okey, Ustazah ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, pelajar-pelajar, ibu ayah, kepada semua yang menonton, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.